سيدنا محمد اللهم صل على 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang indah dan cantik ini dapat kita bersama sekali lagi setelah beberapa hari kita tidak dapat mengikuti kelas kita. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik pada pelajaran
pada episod yang ke-8. Sebelum ni kita dah buat 8 episod, 7 episod. Ini kita akan sambung pada episod yang ke-8 dengan menyambung pembelajaran pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-33. Jadi sebelum memulakan live kita punya rancangan, insya-Allah kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama share dan like kita punya page dan juga share buat perkongsian kepada grup-grup ataupun grup-grup community Facebook yang tuan-tuan dan puan-puan ada sekalian lah, insya-Allah. Sebelum kita mulakan kita punya pelajaran pada pagi ini, saya ingin menceritakan serba sedikit berkenaan apa itu Institut Pengajian Al-Quran. Institut Pengajian Al-Quran merupakan salah satu NGO yang mana memperjuangkan ataupun memberikan pendidikan atau pengajaran kepada seluruh individu-individu yang berminat untuk mempelajari Al-Quran, bermula dari kosong Al-Quran, dari maksudnya tidak tahu langsung, kemudiannya kepada tahsin, memperelokkan bacaan, dan kemudiannya untuk memahami sendiri apa itu maksud Al-Quran. Itu patah berpatah. Bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran, tetapi juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan menggunakan kaedah taufiqi. Dan iPad juga mempunyai kaedah untuk mempelajari maksud kata per kata setiap perkataan dalam Al-Quran itu sendiri, dengan menggunakan pedagogi yang bersesuaianlah kepada semua lapisan masyarakat. Itu insya-Allah juga untuk pada para pendengar yang berminat ataupun rasa ingin mempelajari kaedah-kaedah yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, bolehlah menghubungi Institut Pengajian Al-Quran dan sama-samalah kita mengikuti kelas yang terdapat di Institut Pengajian Al-Quran. Okey, bagi mereka yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar sendiri, untuk mengajarkan teknik-teknik yang diperkenalkan oleh Institut Pengajian Al-Quran, boleh juga mengikuti salah satu kursus yang Institut Pengajian Al-Quran adakan, iaitu kursus latihan tenaga pengajar, yang mana dekat sini kita akan berikan latihan khusus untuk mengajar menggunakan kaedah yang diperkenalkan oleh Institut Pengajian Al-Quran, itu kaedah Abahata, Taufiqi dan juga Spa. Okey, jadi seperti mana yang telah saya bagi tahu tadi, seandainya anda berminat, bolehlah menghubungi Institut Pengajian Al-Quran pada talian yang tertera pada Senin sekarang ini, insya-Allah. Okey, bolehlah kita menyambung pengajian kita seperti mana yang lepas. Itu kita akan mulakan dengan bacaan selawat, kemudian mulakan juga dengan bacaan kitab Al-Fatihah, dan juga seterusnya bacaan Al-Quran itu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-37 secara murattal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan dengan berselawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ya Karim. Okey, baiklah. InsyaAllah kita mulakan pula dengan bacaan surah Ummul Kitab Al-Fatihah, yang mana Ummul Kitab ataupun surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu daripada rukun-rukun solat. Jadi sentiasalah kita memperbaiki, memperhalusi, mencantikkan bacaan Al-Fatihah itu tadi. Yang mana kalau sempurna bacaan kita dalam solat, bacaan Al-Fatihah ini dalam solat, maka ia akan menjadi salah satu kesempurnaan dalam solat kita. Jadi jika bacaan Al-Fatihah ini cacat ataupun ada yang tidak kena bacaannya, maka tidak kenalah pada solat kita. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia bersama Al-Quran masing-masing. InsyaAllah kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan pada ayat yang ke-33 surah Al-Baqarah. Okey. Baiklah. Okey, sedikit penerangan dari saya berkenaan pembelajaran kita pada pagi ini. Pelajaran kita pada pagi ini adalah bacaan secara murattal, yang mana pembacaan Al-Quran ini terbahagi kepada empat. Yang pertama at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir dan juga al-hadf. Jadi kalau at-tahqiq merupakan tingkatan yang paling lambat dan paling perlahan. Itu tempo ini biasanya kita gunakan bagi mereka yang sedang belajar Al-Quran, yang agar dapat melafazkan huruf-huruf beserta sifat-sifatnya yang tepat. Maksudnya kalau Al-Quran, Al-Fatihah tadi kita baca dengan macam mana? Alhamdu lillahi. Itu at-tahqiq. Manakala at-tartil yang kita akan belajar pagi ini ataupun cara bacaan kita pada pagi ini adalah merupakan bacaan Al-Quran dengan perlahan dan juga tenang. Seperti mana kita bacakan pada surah Al-Fatihah tadi. Okey, setiap huruf akan dilafazkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan juga sifatnya, serta terpelihara ukuran panjang pendek dia, dengungnya, dua harakat dan sebagainya, dan berusaha untuk memahami maknanya. Membaca dengan tartil merupakan bacaan yang lebih baik dan diutamakan. Jadi bacaan tartil
ni kita bacakan semasa biasanya kita bacakan semasa solat lah. Semasa solat, kemudiannya kita akan bacakan ketika membacakan sendirian. Contohnya pada malam hari. Contoh kita ingin ada target kita target untuk semalaman kita nak habiskan dalam satu juzuk. Jadi kalau kita baca dengan bacaan tarannum mungkin akan mengambil masa yang agak panjang. Jadi kita gunalah tartil ataupun al-hadr. Al-hadr ni yang paling cepat lah. Biasanya digunakan oleh pembaca-pembaca ataupun rakan-rakan kita yang dari golongan hufaz. Jadi diorang akan bacakan dengan kadar yang paling cepat untuk mempercepatkan bacaan. Okey, insya-Allah kita akan mulakan pada ayat yang ke-33. Sebelum kita sama-sama baca, saya akan bacakan terlebih dahulu sebagai orang kata contoh ataupun misal pada tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, yang mana saya akan jadikan sebagai contoh pada tuan untuk baca. Okey, insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca secara tartib. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن. sekali lagi. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. Ambil pada wakana. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ya. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Itu adalah bacaan daripada saya secara muratan. Yang mana kita akan bacakan satu persatu selepas ini. Allah, satu persatu bermula ayat yang ke-33 insyaAllah. Jadi sama-sama tuan-tuan dan perempuan ready untuk kita bacakan sekali lagi insyaAllah. Okey, tengok pada ayat yang ke-33. Kita akan bacakan satu persatu ya. Okey. Qala ya Adamu anbi'hum ma'ihim. Okey. Macam mana bacaan dia? Qala ya Adam. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Okey. Buat sekali lagi. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Okay, sama-sama sekali lagi. Okay. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Alright. Qala ya Adam. Itu 4 hingga 5 harakat. Kemudiannya anbi'hum. Itu dengung 2 harakat. Anbi'hum. Kemudian hum. Itu 2 harakat. Anbi'hum bi asma'ihim. Asma'ihim. Okay. Kemudian teruskan lagi. Yang ini panjang sikit. Kita akan berhenti pada ayat A'lamu ghaibas samawati wal ardh. Jadi sama-sama tarik nafas terlebih dahulu. Falamma ba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Agak panjang, tarik nafas lebih dahulu. Tu dekat mim itu wajibul gunnah. Kita kena dengung mim yang bertanda sabdu tersebut. Okey, itu adalah wajibul gunnah. Kena dengung 2 harakat. Kemudiannya itu panjang. Ada hukum mat dekat situ. Falamma itu mat wa mutasil. Falamma anba'ahu nun mati kemudian bertemu dengan huruf itu iqlab kan. Iqlab. Jadi kita akan bacakan dengan dengung juga 2 harakat. Anba'ahu. Lagi. Okey. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Okey, kemudian sambung lagi. Qala alam aqul lakum inni. Qala itu panjang. Jangan qala itu salah. Qala alam aqul lakum. Kemudian inni nun yang bertanda sabdu itu adalah wajibul gunnah. Perlu juga pada dengung. Inni
dua harakat. Inni, yang tu 4 harakat. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ghaibas. Huruf ba itu terus pada huruf sin yang bertanda sabdu. Yang mana kita akan abaikan alif lam tersebut, itu hukum alif syamsiah. Ghaibas samawati wal ard. As-samawati. Alif lam dekat perkataan as-samawati itu adalah alif lam syamsiah, kemudiannya wal ard. Wal ard, alif pada surah perkataan al-ard itu adalah alif lam qamariyah. Wal ard. Okey. Sekali lagi, tarik nafas, bermula falamma amba'ahum sehingga perkataan al-wal ard. Okey, tarik nafas sama-sama. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Okey. Berhenti pada perkataan wal ard, kemudian kita ambil balik pada perkataan inni. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey. Inni itu dah banyak mana kita belajar tadi. Saya dah beritahu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma panjang, kemudian tubduna ma tubduna itu qalqalah di situ. Tubduna, dia tak boleh berhenti tubduna. Boleh keluar sikit pada sifat huruf ba itu tadi. Tubduna wa ma kuntum, wa ma itu pun kepanjangan. Wa ma, kemudian kuntum, nun mati bertemu dengan huruf ta. Kuntum taktumun. Okey, baik, boleh? Okey, kita teruskan pada ayat yang ke-34. Alright. Wa idh qulna. Okey. Sama-sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Berhenti dekat situ dulu. Boleh dihabiskan pada satu ayat, pada satu nafas, tapi kalau tidak mampu berhenti dekat situ dulu, wastakbar, kemudian ambil balik pada illa. Okey? Kita ambil sekali lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Okey, kita tengok satu persatu. Wa idh qulna, wa idh. Kita tak nak baca pada huruf za ini idh, tak nak. Wa idh qulna, tu salah pada huruf za. Huruf za itu tadi tidak perlu kita buat seperti qala. Idh, itu tak boleh. Yang perlu yang kita baca adalah wa idh qulna. Wa idh qulna. Wa idh, tak perlu pada wa idh. Wa idh terus matikan. Wa idh qulna lil malaikati
pada tanda ombak itu, perlu panjang. Mala 45 lil malaikati judu. Ikatis judu terus kepada huruf sin mati. Lil malaikatis judu, du panjang. Lil malaikatis judu li adama, pun perlu pada panjang. Ada hamzah ataupun huruf alif itu. Li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Berhenti dekat situ. Kemudian ambil balik illa. Okey. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Okey. Boleh? InsyaAllah teruskan lagi pada ayat yang ke 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, balik. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Okey. Tengok. Wa qulna ya Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta. Itu fa hakiki nun mati bertemu dengan ta. Anta wa zawjukal jannah. Wa zawjukal jannah. Okey, dekat sini pada huruf ta buta itu tadi, kita kalau nak berhenti dekat situ jannah. Kalau kita nak teruskan jannata wa kula, kita tak boleh berhenti pada tak boleh kita sambung jannah wa kula, macam tak boleh. Maksudnya jannata. Okey, jadi sekarang ni kita berhenti dekat situ. Jannah wa zawjukal jannah. Kemudian sambung lagi. Wa kula minha an haitsu syi'tuma. Wa kula minha itu tak perlu kepada dengun. Nun mati bertemu dengan fa. Minha itu dipanggil izhar harfi. Huruf nun perlulah disebut dengan terang. Wa kula minha ragadan haitsu. Ragadan itu sama. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Izhar halqi juga. Ragadan haitsu syi'ma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Okey, sekali lagi. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Boleh? InsyaAllah kita teruskan lagi. Ayat yang ke 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Okay. فأزلهما الشيطان. Dekat situ ada alif lam syamsiyah. فأزلهما الشيطان.
fa'allahuma syaitanu. Jadi dekat situ ada huruf alif dan juga lam. Jadi kan terus kepada huruf shin. Azallahuma syaitanu. Okay. Kemudiannya anha, sama juga macam tadi izhar halqi. Izhar halqi yang mana tak perlu pada dengung. Anha fa'akhrajahuma mimma, itu adalah wajib gunnah. Mimma kana fi. Okey, sekali lagi. Sama-sama insya-Allah. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Alright. Teruskan ayat yang seterusnya. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Okey, sekali lagi. Adu. Okay, kat situ huruf waw bersabdu. Jadi akan perlu pada adu. Bukan berhenti adu straight macam tu saja. Adu menunjukkan huruf waw itu ada tanda sabdu. Okey, sekali lagi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Okey, seterusnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Alright, sekali lagi. Walakum fil ardi, sekali lagi kita jumpa alif lam qamariyah. Walakum fil ardi. Okey, pada alam itu adalah alif lam qamariyah. Kemudiannya mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mustaqarrun. Okey, tanwin bertemu dengan huruf waw. Ini adalah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bil gunnah. Okey, yang mana kita perlu kepada dengung dua harakat. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wa mata'un, sekali lagi kita jumpa tanwin. Tanwin ini bertemu dengan huruf hamzah ataupun huruf alif, itu izhar halqi. Tak perlu pada dengung. Wa mata'un ila, terus. Wa mata'un ila hin. Dan ayat yang terakhir pada hari ini, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi. Fatalaqqa itu ada simbol apa ni? Ombak, seperti ombak itu. Okey, itu kita perlu panjang 4 hingga 5. Kemudiannya mir rabbihi. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Macam sebelum ni kita jumpa idgham bil gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Yang ini idgham bila gunnah, tanpa dengung. Mir rabbihi. Mir rabbihi kalimatin. Itu sekali lagi tanwin bertemu dengan huruf fa. Itu pada tajwidnya adalah ikhfa. Fataba alaihi. Fataba alaihi. Kemudiannya innahu huwat tawwabur rahim. Okey. Boleh dengar dengan baik insya-Allah. Ataupun ada masalah. Kalau dari segi line-nya tak okey, tak jelas, boleh bagi tahu.
Okey, sekali lagi ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Okey. Alright, kita akan teruskan. Kita akan bacakan bermula dari ayat yang ke-33 tadi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti dengan baik. Okey, kita akan baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Okey, tarik nafas. Andai ni sikit panjang. Alamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Kemudian ambil ini. Okey. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kita teruskan lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Dekat situ kita tak nak jadi huruf ra bila kita matikan, kita tak nak dia jadi nipis. Wastakbar. Itu tak kena. Apa yang kita perlu baca adalah wastakbar. Ra ini ditebalkan. Takbar. Okey, sekali lagi. Kita ambil balik illa iblisa. Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okey, teruskan lagi ayat yang ke 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Okey, ambil balik pada wa kula. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Okey, terus lagi. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu. Okey. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Okay. Dan ayat yang terakhir, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita telah selesai mempelajari ataupun memperhalusi secara murattal bermula ayat yang ke-33 sehinggalah ayat yang ke-37. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita pada pagi yang indah dan mulia ini bermanfaat kepada semua dan dapat kita amalkan bacaan ini ataupun mungkin selepas ini ketika ingin menelaah ataupun refresh apa yang kita telah belajar pada pagi ini, mungkin tuan-tuan dan puan boleh mula mempraktikkan apa yang telah kita belajar dari segi panjang pendeknya, sebutannya, makhrajnya, dengung dan sebagainya. Semoga dapat kita sentiasa mencantikkan bacaan kita hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Jadi tak perlu pada kita nak tunggu kelas dulu. Jadi tak perlu pada kita tunggu kelas dulu baru kita nak perhalusi, baru kita nak cantikkan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kembali kita punya rakaman. InsyaAllah admin akan simpan pada kita punya page. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan perlu pada like ataupun share atau like lah, kita like kita punya page supaya kita dapat sentiasa tengok balik. Contoh kata pada esok kita rasa kita nak baca tapi perlu kepada ada panduan ataupun sokongan untuk diajar. Bolehlah tengok pada video ni balik. InsyaAllah masih ada, sentiasa ada dan akan sentiasa ada yang terbaru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan diharapkan bolehlah mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. InsyaAllah untuk hari ini setakat itu saja dan diharapkan kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah lepas ni kita akan lebih konsisten. Kita ada sedikit kekangan yang tidak dapat kita buat kelas pada minggu-minggu yang lepas. InsyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang kita akan sentiasa ataupun kita akan konsisten adakan program ini. Itu program Pakat Mai Mengaji. Pakat Mai Mengaji Al-Quran. Kita punya tajuk program ni pun orang kata agak familiar ataupun kita orang kata mesra. Tidak terlalu orang kata tidak terlalu macam kelas sangat. Dia lebih pada santai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu segan ataupun malu, bolehlah bersama dengan kita. Okey, insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama lagi pada pukul 10 pagi, bermula pukul 10 pagi insyaAllah dan akan berakhir dekat-dekat pukul 11 lah. Lebih kurang 45 minit kita akan live lagi. Itu kita akan sambung pada pelajaran ayat yang ke-38 sehingga ayat yang ke-43. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pada minggu hadapan bersedia dengan Al-Quran dan wuduk masing-masing dan bersama dengan saya Imad bin Yusuf pada live bersama Institut Pengajian Al-Quran. Okey, setakat itu saja insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dan kekurangan itu dari diri saya. Niat saya tiada yang lain, hanya untuk berkongsi ataupun menyebarkan ilmu Allah ini, itu pada ayat-ayat Al-Quran, kalamullah yang suci ini insya-Allah. Setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah.